Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Suaran Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 2 Disember 2023. Sabah Agro Industrial Precinct SAIP kini diletakkan di bawah Perpadanan Pembangunan Ekonomi Sabah SEDCO iaitu agensi di bawah Kementerian Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor berkata langkah itu selaras usaha kerajaan mentransformasikan Hala 7 SAIP menjadi sebuah entiti komersial. Datuk Haji G yakin dengan pengambil alihan SAIP di bawah SEDCO, sektor agrotani bukan sahaja menjadi perniagaan portfolio baharunya, malah perniagaannya akan terus mapan dan berdaya maju di bawah SEDCO yang merupakan sebuah agensi utama dalam memacu ekonomi negeri. Beliau berucap sempena majlis menandatangani perjanjian triparti ambil alih pengurusan SAIP antara pihak berkuasa pembangunan ekonomi dan pelaburan wilayah Sabah sedia, Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS dan SEDCO. Turut diadakan memorandum persefahaman penubuhan Pusat Pemeriksaan dan Ujian Keselamatan Makanan di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey G. Kitingan. Datuk Haji G berharap SEDCO berupaya menjadi pemangkin dalam meningkatkan bekalan makanan sejajar usaha kerajaan negeri untuk terus meningkatkan hasil dan kualiti produk pertanian bagi memastikan tahap sara diri semua bekalan bahan makanan terus meningkat. Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah memandang serius isu dakwahan aktiviti perlumbungan emas yang dilakukan di Bukit Mantri Balung Tawau yang dikatakan tidak mendapat kelulusan daripada Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia JMG. Menterinya Datuk Christina Liu berkata kementerian akan mendapatkan taklimat penuh berhubung perkara itu daripada pihak berkaitan. I think that the necessary approval needs to be in place first before this continue or not. It seems like some say yes there is, some say no. So there's a conflict or a dispute there. Let me clear it with my pengarah environmental. EIA must be in place, Sementara itu mengenai pelantikan pengurusi Lembaga Pelancongan Sabah STB bagi menggantikan Datuk Johnston Bangkuai yang tamat tempoh pada November lalu, Datuk Christina memberitahu perkara tersebut akan dibincangkan bersama dengan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor. Sebelum ini, Datuk Johnston yang juga Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar dilantik menyandang jawatan tersebut bagi tempoh Disember 2020 hingga 30 November 2023. Program December Cover Sabah atau Dec Cover Sabah 2023 bermatlamat menjadikan Sabah sebagai destinasi pelancongan utama. Program yang mempamerkan kepelbagaian khazanah budaya serantau itu sesuai dijadikan program tahunan bagi menarik kehadiran lebih ramai pelancong sekaligus memperkasa sektor pelancongan negeri. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Christina Liu berharap program julung kali itu dapat memperkukuhkan lagi semangat perpaduan, kerjasama dan kebersamaan antara etnik di negeri ini. Let's show unity among Sabahans and tourists, friends, and let's have a joyful spirit to welcome 2024. Number two, we hope through this program we are able to show the Sabah case to the world, to the international tourists to come to Sabah. Datuk Christina optimis melalui aktiviti menarik sepanjang program berlangsung, ia secara tidak langsung mempromosi lebih banyak kawasan menarik di Sabah, terutamanya di kawasan pedalaman. Sepanjang Disember ini, program tersebut menjanjikan pelbagai aktiviti menarik, antaranya Sabah Tanah Airku Countdown Mega Run 2023, Kembara Apresiasi Sabah Day, Family Fun Run, Tamu Bah, Battle of Baskers, Miss Merdeka Sabah dan Derma Dara. Bagi memartabatkan lagi industri batik Malaysia, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya (MOTEK) melalui Kraftangan Malaysia mengadakan sambutan Hari Batik Malaysia bermula 30 November hingga 4 Disember secara serentak di seluruh negara. Di Sabah, program sama turut diadakan di sebuah pusat beli belah di Kota Kinabalu selama 2 hari bermula hari ini.
bertemakan Ini Batik Malaysia. Penganjurannya diadakan bagi memperkasa industri kraf batik sekaligus memelihara seni warisan negara. Ini merupakan inisiatif kami lah untuk memartabatkan industri kraf dan memastikan industri kraf, terutama batik ni diguna pakai lah. Dan selari dengan hasrat kerajaan untuk memastikan semua kaki tangan awam sama di peringkat negeri maupun persekutuan memakai batik Malaysia lah. Dalam temu bual bersama RTM, beliau memberitahu pelbagai aktiviti turut diadakan sepanjang sambutan 2 hari, antaranya jualan produk kraf batik, interaktif kraf batik dan program Cakna Kraf melalui aktiviti pengembangan ilmu Jom Membatik. Beliau berharap penganjurannya dapat membudayakan pemakaian produk kraf tekstil tempatan sebagai gaya hidup di samping menyemarakkan semangat cintakan seni kraf warisan tempatan. Selva Raju Shanmugam, 83 tahun, yang meninggal dunia pada 21 Jun lepas menjadi penderma organ tertua di Sabah apabila keluarganya mendermakan sepasang kornea mendiang bagi membantu 2 pesakit. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Arsid Sana berkata Selva Raju yang meninggal dunia akibat komplikasi jantung tidak berkesempatan mendaftar sebagai pengikrar penderma organ namun pernah menyatakan hasrat untuk menjadi penderma. Hasrat mendiang untuk menderma organ itu ditunaikan di Hospital Queen Elizabeth pada hari beliau meninggal dunia. Datuk Dr. Rashid dalam satu kenyataan mengucapkan takziah dan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak keluarga di atas anugerah kehidupan yang diberikan. Sebelum ini, penderma organ tertua di Sabah berusia 80 tahun 2 bulan pada 2018, manakala penderma organ termuda berusia 1 tahun 4 bulan pada 2008. Jumlah penderma organ kadaverik setelah meninggal dunia setakat Oktober lalu adalah 33 orang. Orang ramai diseru untuk mendaftar sebagai pengikrar penderma organ melalui aplikasi MySejahtera dan maklumkan hasrat itu kepada ahli keluarga terdekat. 62 atlet akan mewakili Sabah dalam kejohanan sukan orang pekak Malaysia SOPMA ke-21 yang berlangsung di Ibu Negara bermula esok hingga 7 Disember ini. Jumlah itu adalah kontingen terbesar dalam sejarah penyertaan SOPMA setakat ini. Menteri Belia dan Sukan Datuk Elron Angin berkata mereka akan mengambil bahagian dalam 5 jenis sukan yang dipertandingkan iaitu olahraga, bola sepak, futsal, 10 pin bowling dan badminton. Beliau berharap semua pegawai terlibat tidak mengabaikan faktor keselamatan dan para atlet menunjukkan semangat juang yang tinggi dalam gelanggang perlawanan. Demikian ucapan Datuk Elron dalam program penyerahan bendera kepada kontingen berkenaan di Putatan. Teks ucapan dibacakan pembantunya, Datuk Fairuz Redan. Ketika ditemui, Datuk Fairuz yakin para atlet dapat mempamerkan aksi yang terbaik. Pesanan saya supaya mereka terus mengharumkan nama negeri ini dan terus menanamkan juga semangat pasukan yang tinggi dan saling bekerjasama bila berada di sana nanti. Kita harap kali ini pingat dia lebih banyak daripada sebelum tu, dan kalau lebih banyak daripada sebelum tu kita boleh jadi juara lah. Itu yang kita punya harapan, tapi kalau tidak pun kita berusaha sehabis baik, kita jaga disiplin, kita tidak apa-apa masalah, semua berjalan lancar, mudah-mudahan semua dia lah. Sebab dulu kita acara yang kita ikuti tidak banyak, tapi kali ini hampir semua acara yang dipertandingkan kita ikutlah. Kali terakhir kejohanan SOPMA diadakan di Perak pada 2018 dengan kontingen Sabah muncul naib juara selepas meraih 6 pingat emas, 7 pingat perak dan 8 pingat gangsa. Baik, paparan itu mengakhiri perkembangan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.